Okey, Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, jadi hari ini kita masih lagi dalam chapter 8. Sebab kelas kita ni laju sebenarnya kelas kita. Kelas orang lain tak habis lagi. So kita buat exercise dulu. Next class nanti baru kita akan pergi next chapter lah. Right. Okay, so ini kira contoh soalan dalam exam lah. Biasanya macam ni. Yang ni untuk paper 1 dan paper 2 lain sikit lah. Tapi paper 1 sebenarnya jarang keluar vektor. Tapi paper 2 wajib keluar vektor. Okay, so kita terus kepada soalan lah. Okay, so soalan 1. The diagram shows vector OA, OB, OD. So kena ingat balik lah. Vektor tu apa kan? Vektor. So kalau OA maksudnya permulaannya daripada O pergi ke A. Tu anak panah dia ke kanan. Okay. So ada OA, OB and OD. So the first question is to find modulus negative BO. So benda ni ada maksud ya. Maksud dia apa? Untuk cari magnitude. The magnitude of vector negative BO. So nak kena faham negative BO ni apa. So negative BO actually sama je dengan vektor OB. So sama je dengan vektor OB. So dekat sini kita ada vektor OB. Kita nak cari magnitude. So bila nak cari magnitude, kira je berapa step dia. So kita kira dulu. 1, 2, 3. 3 horizontal and then 1, 2, 3, 4. 4 secara vertikal. So untuk cari magnitude vektor BO, negatif BO, so kita tahu melibatkan 3 dan 4. So 3 kuasa 2, 4 kuasa 2. Formula Pythagoras je kan. Dapatlah 5. So soalan pertama ni memang senang. Cuma kita nak kena faham vektor tu bersamaan dengan apa je. Okay. And then question B. Given OA is A and OB is B, expressed in term of AB. For the first one is vector AB. Okay, kita nak cari vector AB. So vector AB kita nak cari in term of A and B. So vector AB kita boleh macam connect the dot lah. So AB, kita buatlah garisan macam ni kan. AB. So AB ni ada jalan lain. Yang mana jalan dia adalah AO plus OB. Okay, so AO dia dah beri tapi dia beri OA lah. Yang dia beri ni OA. So bila AO terbalik, so tahulah nanti akan jadi negatif. Negatif A plus OB. OB direct ambil B. So settle untuk yang pertama ni kan. Untuk B1. Dia yang susah kita nak cari OD sekarang ni. Soalan yang kedua. Kita nak cari OD. So OD kita nak cari in term of A and B juga. So kalau kita nak menggunakan kedua-dua ni, okay, kita tahu yang dia dah bagi vektor OA adalah A, vektor OB adalah B. So macam mana kita nak guna gabungan dua ni untuk ada A dengan B? So apa yang kita boleh buat adalah kita kena faham pasal parallel vector. So kalau kita create another line, kalau kita boleh create another line yang parallel dengan vektor OB. Sebab kita nak cari OD should be
kita akan cari jalan lain. Macam kita nak cari OD, tapi kita boleh pergi ke OA. So OA dah melibatkan vektor A kat sini. Tapi macam mana kita nak sambung ke sini kan? Kalau kita nak sambung ke sini, vektor yang kita sambungkan ke sini ni, vektor apa sebenarnya? Okay, so kita boleh ada beberapa cara lah. Cara yang pertama, kita ambil cara yang paling mudah lah. Tak perlu cara pertama, kita ambil cara yang paling mudah terus. So dalam kes ni, OD adalah vektor OA plus dengan vektor AD. So OA dah diberi, OA adalah A plus AD. So AD ni apa? Itu yang cikgu kata mengenai parallel vector. So vector AD actually parallel dengan vector AB. Sebab parallel lah. Parallel ni bila dia punya arah yang sama. Dia punya magnitude tak sama tak apa. Yang penting bukan arah dia sama. Kita nak kata dia, kalau dia duduk sebelah-sebelah tu kita tahu je parallel. So vektor ni dengan vektor ni dia parallel. Ataupun kita kata collinear dalam satu straight line. Okay. Dan kebetulan dia punya magnitude sama. So bila magnitude dia sama, so kita akan ada nilai yang sama. Cuma sekarang ni arah dia berbeza. Yang ni arah dia ke atas, yang ni arah dia ke bawah. So kita tahu dia bersamaan dengan vektor negatif AB. Sebab ni vektor AB. Ni lawan dia. So lawan dia adalah negatif AB. So then kita tahu AB tadi kita dah dapat, which is AB adalah negatif A plus B. Then bila kita selesaikan, kita dapatlah 2A minus B. Okay, boleh faham tak kelas? Okay, boleh faham. Okay, so yang pertama ni cikgu tunjuklah macam nak buat kan. Next nanti tengok-tengok. Okay, so question 2. Apa magnitude kepada OP? What is the magnitude OP? Dah buat kan sepatutnya kan? Sebab cikgu tadi buat dulu. Sini kita bincang je. Ada siapa-siapa yang dah dapat? Apa vektor pula? Apa magnitude? 4. Macam mana boleh dapat 4 tu Hazril? 2 set 5. Okay, Ain. Okay, betul Ain. 2 set 5. Okay, betul. Dominic Andy. 2 set 5 kan? Macam biasa yang ni, apa kita nak buat? Kita tengok dia punya step dia. Pergerakan vektor OP ni, kat sini 2 unit, kat sini 4. Okay, then kita nak cari dia punya magnitude adalah 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 square root. Awak tekanlah kalkulator. Dapat jawapan dia 2 set 5. Ataupun mungkin dapat perpuluhan. Kalau perpuluhan akan dapat 2 pula. 4.47. Lebih kurang lah. Kalau dapat perpuluhan. So Hazril mungkin dia dapat yang ni. Tapi kalau Hazril 4 tak boleh lah. Kena bagi jawapan dalam perpuluhan. 4.472 ke. Sekurang-kurangnya 2 lah. 2 perpuluhan. Ambil 3 lagi bagus. Ambil 4 lagi bagus. Okay. Okay, sekarang ni the next question. Express OP in term of X and Y. Okay, dia dah beri. Kalau OQX, ORY. So, apa OP?
Ada yang dah dapat ke? Anyone have the answer for this question? Tak dapat sir. Okay. So macam mana kita nak buat benda ni ya? So benda ni sebenarnya dia hampir kepada macam mana kita nak selesaikan benda ni. Tapi disebabkan kita punya orang kata grid. Ni grid kan. Grid ni tak besar. Kita susah nak adjust benda ni. So apa kita boleh buat antaranya dekat sini adalah okay. Let's say kalau kita buat OP, vektor OP ni dalam, contohnya benda ni dalam Cartesian plane. So kita tahu OP adalah vektor negative 2, 4. Ini kolom vektor ataupun negative 2i plus 4j. Kita tahu vektor OP dalam bentuk ni. Okay, kemudian kita tahu vektor X ataupun vektor OQ lah. Vektor X lah dalam kes ni. X adalah 1, 2. Dan vektor Y adalah 3, 3. Yang cikgu tulis ni kolom vektor. Ingat lagi kan, kita ada dua cara nak tulis vektor, sama ada kolom vektor ataupun the summation ij. Okay, so sekarang ni kita nak buat satu relationship yang ada X and Y. So means OP adalah hasil tambah MX plus NY. Kita tak pasti lagi macam mana. Sebab dia might be nanti kan awak akan pindahkan vektor ni. Contoh vektor Y ni. Kita mungkin boleh create satu lagi line kat sini yang parallel. Dan nanti dia boleh jadi bersambung-bersambung. Tiba-tiba boleh bertemu. So kita tak tahu berapa kali vektor Y dan berapa kali vektor X supaya dia boleh connect each other. So kita tak perlu pun cari dengan melukis. Kalau nak melukis pun boleh, tapi sebab sekarang ni kita punya grid tak besar, so kita boleh guna cara yang ni. So kita ada skala multiplication kepada vektor X plus skala multiplication kepada vektor Y untuk menjadi OP. Okay, so kita pun tukarlah kepada dia punya vektor negative 2, 4 equal M12 plus N33. Okay, so kita dah dapat macam ni. Kita boleh buatlah satu relationship. Yang mana relationship ni kita akan dapat simultaneous equation. So kita akan dapat negative 2 is equal M plus 3N. Sebab apa? Sebab kita cuma compare yang atas sahaja. Kemudian kita akan dapat 4 is equal 2M plus 3N. So dekat sini dah jadi simultaneous equation. Kalau simultaneous equation ni kamu tunjuklah. Kalau dalam peperiksaan kena tunjuklah macam nak cari. Tapi nak cepat kita guna kalkulator lah sekarang. Guna kalkulator semua tahulah kan macam mana nak guna. So masuklah nilai-nilai tu. So bila dah masuk nilai-nilai tu akan dapat jawapan terus. So jawapan ni nanti akan dapat M6 N negatif 8/3. So akan dapat M is equal 6. Then N adalah negatif 8/3. Ni simultaneous equation lah. Carilah guna kalkulator je yang ni, tak apa. Okay, so bila macam ni kita gantilah balik. So OP actually is equal MX minus 8/3Y. So ni yang je nak jawapan akhir. OP in term of X and Y.
kita guna balik yang ni. Cuma gantikan nilai M dengan N yang kita dah dapat. Okay. So boleh nampak tak macam mana kita buat benda ni sebenarnya? Ada yang tak jelas ke? Ada siapa-siapa yang masih keliru tak untuk jawab soalan ni? Dapat okay. Right, so tak ada yang kata cikgu nak ulang ke. Cikgu boleh ulang tak cara simultaneous equation? Okay, simultaneous equation, kalau kalkulator masing-masing tahulah kan. Kalau lah tak pasti. Kalau cara manual, kejap. Yang ni cikgu pindahkan dulu. Kalau cara manual, okay, so kalau dalam cara manual, apabila kita ada two variable, simultaneous equation lah dalam kes ni kan, ada dua variable untuk dua equation, kita boleh guna cara elimination ataupun cara substitution. Tapi dalam kes ni, kita boleh guna cara elimination. Sebab apa kita boleh guna cara elimination? Sebab one of the variable kita ada the same coefficient. Kita ada coefficient yang sama. M dekat sini coefficient je lain. Yang ni coefficient je 1, yang ni coefficient je 2. Yang N coefficient je sama, 3 dengan 3. So bila coefficient sama, kita boleh guna cara elimination direct. So tak perlu tukar apa-apa pun. So cara elimination kat sini kita boleh guna tolak. Jangan guna tambah. Sebab bila kita nak eliminate, kita nak remove ataupun kita nak delete one variable. Dalam kes ni kita boleh guna minus sebab equation atas boleh tolak equation bawah. Sebab apa? Sebab 3N tolak 3N akan jadi 0. So dekat sini N dah tak ada. So kita pun boleh buat negatif 2 minus 4 akan dapat minus 6. Negatif 2 tolak 4. Kemudian M tolak 2M. M tolak 2M adalah negatif M. Then 3N minus 3N is 0 lah tadi kan. So dekat sini negatif M is equal negatif 6. Then M adalah 6. So dapat yang ni. M adalah 6. Kemudian nak cari N macam mana? Substitute lah M dalam mana-mana equation. Kita ada dua equation. Kalau M ni dah ada nilai, then boleh dapat N. So kita ganti kan. Negative 2 is equal M. M sekarang 6 plus 3N. So kita akan dapat 3N adalah negative 8. So N is equal negative 8/3. Okay, Kedri. Boleh dapat ya, Kedri? So, untuk lebih clear lagi, try buat simultaneous equation. Tu chapter 3. Nanti boleh try lagi. Alright. So, clear semua? Okay, kita next question tengok. Question 2 kan ni. Okay, question 3. Okay, so kita tengok soalan ketiga pula. The diagram shows a parallelogram ABCD. Then point E lies on DC and DE ratio DE to EC is equal 1:2. Okay, so dia dah bagi statementnya ni. Statement yang diberi ni, kalau boleh kena fahamkan dulu. Apa statement yang diberi ni. So dia kata DE 1, EC 2. Kalau DE 1, EC 2. So letaklah. Ni 1, 2. So kita dah tahu dia punya pembahagian ratio tu macam mana. Dan nanti bolehlah buat yang lain. Contohnya DE adalah 1/3 DC. Kemudian tu boleh create yang lain lah. Kemudian dia bagi yang lain lagi. DE is 6U. DE dia dah bagi 6U.
DE 6U. So dia nak panah je ke sini. Kalau DE adalah 6U, EC jadi 12U. Senang je lah kan. Itu benda lain yang dia dah bagi lah. Kalau nak cari yang keseluruhan, DC panjang akan dapat 18U. Kemudian dia bagi lagi AD. AD adalah 5V. Tulis je dulu apa yang ada. Okay, so dah selesai kat situ. Okay, so sekarang kita nak cari EC. EC ni kan. Kita dah tulis dah. Dah tahu jawapan dia terus. EC adalah 12U. So memang yang ni satu markah je biasanya. Okay, and then sekarang kita nak cari ET. Kita nak cari ET, cikgu guna highlight lah. Kita nak cari ET. Kita nak cari yang ni sekarang ni. So ET tak ada line, kita buat line lah. ET. Okay, untuk cari ET, tak boleh direct. Kita kena guna jalan lain. ET adalah EC plus CT. So ET adalah EC plus CT. So EC kita dah ada. EC adalah 12U. Sekarang kita nak cari CT pula. So CT, kita tengok relationship dia adalah CT adalah separuh daripada CA. CT adalah separuh, half of CA. CA dah ada ke belum? CA pun belum ada. So kita cari CA pula. Hazira, ada nak cakap apa ke? Bunyi macam kipas. Oh iya kah? Okay, tak apalah, mungkin dia terlupa tutup mic dia. Okay, jadinya CA adalah, kita nak cari CA kan? Okay, CA, ni CA. So CA actually adalah CD plus AD. So kita boleh tukar lagi. CA adalah CD plus CA. CA adalah CD plus CA. Boleh ganti lagi kan. Dekat sini kita akan dapat, kejap cikgu kena silent dulu ni. Okay. Kita sambung 12U plus 1/2. Okay, CD. Sekarang ni kita nak tengok CD pula. CD ni arah dia macam ni ya. Jadi kalau arah ni tadi 18, so terbalik dia akan jadi negatif 18 lah. So sini negatif 18U. Then DA. DA arah dia ke sini pun lawan arah. Dia akan jadi negatif 5V. Okay, then awak selesaikanlah kat sini. So akan dapat 3U minus 5/2V. So ni jawapan akhir. Ni kena expand dululah. Ni expand sini, ni darab sini kan. So yang ni dapat negatif 9. 12 tolak negatif 9 tu dapat 3. Negatif 5V darab half, negatif 5/2. Okay, so tu je lah cara dia kan. Tak ada cara lain pun. Okay, boleh yang ni? Soalan nombor 3 ni. Boleh sir, okay. Alright. Rasanya lagi satu soalan je boleh kot ni. Okay, nak soalan 4 ke nak soalan 5? Sebab cikgu suruh buat kita satu je kan. Nak soalan 4 ke nak soalan 5? Soalan 5 agak-agak lah. Sebab soalan 5 susah.
Soalan 4 lagi senang daripada soalan 5. Okey, kalau kita tengok soalan 5. Dua-dua. Kita tengoklah kalau nombor 4 sempat ni kita tengok. Okey, kita tengok nombor 5 dulu. Sebab nombor 5 ni memang a bit tricky. Okay, so first kita akan tengok. Okay, boleh baca lah. Tak ada apa pun mula. And then kata express ON in form of HX plus KY. ON ni akan ada relationship dengan Y dengan X. So benda yang kita boleh buat cara tadi sebenarnya. Cara yang guna simultaneous tu. Simultaneous. Cikgu guna saya simultaneous. Sekejap. Cikgu tengok dulu balik yang tadi. Cikgu tak guna cara simultaneous sebab cikgu guna cara yang cikgu guna, kita boleh guna sketch kat sini. Boleh juga guna sketch. And cara lain kita boleh guna apa tadi? Kita boleh guna cara simultaneous. Kalau guna sketch, sekejap cikgu tengok dulu. Okey, betul lah tu. Okey, kalau cara sketch, kita boleh faham ini vektor X. So, vektor X ni kita boleh create kat tempat lain yang parallel kepada vektor X. Contohnya, cikgu create kat sini. So, ini adalah parallel dengan vektor X. Okey, cumanya kat sini ON masih tak connect lagi dengan vektor Y. So dekat sini dia kurang. Dia kurang sikit je. Kalau tengok vektor ni dia bergerak ke kiri 1 ke atas 5. So kita boleh create benda yang sama ke kiri 1 ke atas 5. So actually kita kena extendkan lagi vektor tu ke atas. So actually ni bersamaan dengan X, yang ni bersamaan dengan 2Y. So ON, vektor ON adalah vektor yang baru kita create ni plus vektor ni. Ni cara sketch. Kita boleh tengok relationship ni macam secara logik guna sketching. Cara lain guna simultaneous. Simultaneous awak gunalah cara tadi. So dekat sini kita akan dapat ON adalah 2Y minus X. Sebab apa 2Y? Ini 2 kali ganda dan arah dia ikut vektor yang asal ni, tu 2Y. Kemudian plus vektor ni. Dia berlawan arah kepada vektor X yang asal. Jadi negatif X. Okay, so soalan A ni boleh faham tak? Macam mana boleh dapat ni? Boleh faham kan? Ini kita guna cara sketch. Kita cuma extend the vector dan kita create another vector yang parallel kepada vector sedia ada. Macam ni lah. Create kat sini sebab dia parallel. Kenapa cikgu boleh buat cara ni? Sebab kita punya grid besar. Bila grid kita tak cukup, dekat situ kita guna cara yang tadi, simultaneous. Kalau simultaneous nak buat apa? Simultaneous kita boleh tengok ON ni vektor yang macam mana. ON dia ke kiri 4 ke atas 2, 4, 6, 8. So ke kiri 4, negatif 4 dengan 8. Kemudian kita tengok vektor X. Vektor X macam mana dia punya vektor? Negatif 1 dengan 5. Kemudian Y adalah 2, 2. Kemudian kita buat relationship tadi. ON adalah MX tambah NY. So nanti awak gantilah dengan vektor-vektor ni untuk cari value M dengan N. Lepas tu guna simultaneous cari M dengan N. Ganti balik jadi macam ni. Tu guna yang tadi tu, yang kita baru buat dalam soalan nombor 2 tadi. So tu cara yang kedua. So depends tau yang ni. Kadang-kadang tak semua orang boleh nampak dia boleh buat ni. So kalau tak nampak cara ni, buat je cara simultaneous ni. Okay, so next question B.
On the diagram, mark and label the point M such that NM plus 2OC is equal OD. Okay, untuk tu cikgu padam dulu apa sedia ada dah cikgu conteng-conteng atas ni. Okay. Actually, dalam soalan ni, grid je tak cukup besar. Dia tersilap sikit lah. Grid je tak cukup satu, orang kata, tak cukup kotak sikit je. Okay, so dia dah bagi NM, kita akan ada satu M, tak tahu kat mana M. Mungkin dekat sini. Mungkin dekat sini, mungkin dekat sini, mungkin dekat sini, mungkin dekat sini. Kita tak pasti kat mana. Tapi kita tahu, bila NM plus 2OC is equal OD. Dia ada relation dengan OD ni pula. So, kita nak tengok macam mana kan. Okay. So, akan ada perkaitan dengan hasil tambah 2OC. So, OC ni akan connect dekat OD lah. Sebab dia ada huruf yang sama, O dengan O. Okay, jadi kat sini, kita sebabkan D tu akhir, D ni pada point terakhir. So, kita punya vektor OC boleh jadi macam ni. Rasa macam ni tak silap tadi. Sekejap Oh, tak juga. Betul lah. Ni yang cikgu kata tadi lain sikit. Tak boleh kat macam ni. Okay. So, kita kena faham tadi yang cikgu kata. Kat sini memang tricky sikit sebab kita kena create another vector yang parallel kepada vector sedia ada. Kita kena create another vector yang parallel kepada vektor ni dan parallel kepada vektor ni. So dekat sini memang soalan ni cikgu rasa dia silap buat sikit lah. Cuma jawapan dia akan jadi nanti vektor ni kita boleh alih. Vektor OD ni kita boleh ubah. Sebab OD ni akan ada berkaitan dengan hasil tambah NM dengan 2OC. So kita ubah dulu. NM is equal OD minus 2OC. Kita boleh ubah macam ni. Okay, so kita boleh ubah nanti OD ni kita buat dekat sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay, betul dah 5. Okay, ni vektor OD. Vektor OD. Vektor OD atau Y lah dekat sini. Okay, then kita masih tak ada OC. So, OC adalah 2OC. Maksudnya vektor kita lebih panjang. So, vektor OC actually dekat sini pula. Tu yang cikgu kata dia tak cukup tu. Sebab dia double. So, vektor NM, ini point M kita sebenarnya. Vektor NM sebenarnya dekat sini. So, ni adalah vektor NM. So, kalau ikut relation dia, NM adalah ni arah vektor yang sebenar. Kita boleh cari jalan lain, iaitu vektor ni plus vektor ni. So, NM adalah OD minus 2OC. So, memang dia kat sini memang tu cikgu kata tadi dia tricky. Sebab satu lagi grid salah. Satu hal grid salah, satu hal lagi awak dah kena pindahkan vektor tu. Vektor ni parallel dekat sini. And then vektor ni double dekat sini. Barulah boleh create. Kat mana point M tu? Rupanya kat sini. Okay, so soalan B ni boleh faham tak? Ke macam susah? Memang susah pun vektor ni. Vektor untuk soalan B ni. Cikgu nak
tanya. Boleh faham ke susah faham? Masih Syadam. Okay. Okay. Okay lah, kita asingan sikit. Okay, kamu ni 4-4 kan? Result, apa nama, voting semalam dah keluar ke? Cikgu rasa ramai kelas Nilam dengan D5 ni masuk. Tak kisahlah. Siapa-siapa yang masuk tu orang kata apa, good luck lah. Walaupun cikgu dah tahu sebenarnya. Result belum keluar tapi cikgu tahulah sikit-sikit. Result tu untuk apa? Result BWP Akmal Haris. Oh, tunggu. Kenapa ada form 3 juga? Sebab dia apa orang kata? Dia bukan melantik, dia mencalonkan diri dia. Sebab cikgu rasa untuk BWP tak ada syarat rasanya kena form berapa. Siapa yang nak melantik diri, mencalonkan diri boleh je. Even kalau form 2 mencalonkan diri pun boleh. Form 1 tak boleh rasanya. So BWP ni tak ada syarat. Cuma kalau awak tengok previous batch, selalunya budak form 4 je masuk. Tahun ni ada budak-budak form 3 yang semangat. So kita kasih peluang lah untuk diorang masuk. Okay. So yang ni tak apalah, nanti cikgu share je slide ni. Kamu try lah fahamkan balik B ni. Kalau tak faham, cikgu akan fikir cara lain. Macam mana nak tunjuk kedudukan M ni. So far ini je cara yang cikgu nampak. Dan kebiasaannya macam ni pun sebab dia kata kita nak markkan M dekat atas point. Mana yang sesuai. So memang kena sketch. Okay, so kita pergi kepada soalan 4. Yang last sekali soalan 4. Okay. Okay, it is given that koordinat P, Q and then dia dah bagi V, vector V and vector W and then dia bagi vector PQ dalam term V and W. Okay, then express hash in term of M. Okay, first one, apa yang kita perlu buat adalah kita cari vector PQ based on koordinat. So kalau based on koordinat, vector PQ bermaksud koordinat Q minus koordinat P. So koordinat Q, kita ambil yang X dia dululah, 10 minus M. And then koordinat Y, H minus 4. So ini adalah vector PQ based on koordinat P and Q. Berdasarkan yang ni. Dan dia beri benda lain yang ni. So cikgu salin balik. Okay. Dan selain tu dia bagi vektor. Jadi vektor apa? Vektor PQ adalah 3V plus KW. 3V plus KW. Okay, so kita expand dia dulu. N minus 4. So 3V. V dalam ni je dah beri. V adalah 3I minus 2J. Bermaksud kalau dalam kolom vektor 3 negatif 2. Plus 3W. W pun je dah beri. W adalah 8I plus 4J. So 84 lah. 84. So dekat sini kita dah ada a new relationship. So apa perlu kita buat? Kita compare atas dengan atas, bawah dengan bawah. So kita akan dapat
10 minus M is equal 9 plus 24. 3/8 kan? Betul ke cikgu tulis ni? Kejap. Takut salah. Okay, betul. Okay, then kita akan dapat M ni sama dengan apa lah. Betul ke cikgu tulis ni? Macam lain je. Ada agak lah. 3VKW bukan 4. Okay. KW Sorry, silap sikit. KW. Patutlah macam pelik sikit. Ni K. Okay, so ni bukannya ni. Okay, so akan dapat 8K. Okay, so kat sini kita ubah dulu in term of K. Kenapa kita nak in term of K? Sebab jawapan last dia nak ada soalan express H in term of M. Ataupun contohlah, kat sini awak tak tahu nak buat apa, biar dulu. Tak apa, biar je dulu. And then kita tengok another relationship. N minus 4 is equal negative 6 plus 4K. Okay, tapi sebab soalan tadi dia kata express H in term of M. Oh ni H, sorry ni H. So ni adalah H. Express H in term of K. H in term of K. Okay, so bila H in term of K, betul ke? H in term of M. Cikgu baca soalan pun tak betul. Okay, H in term of M. So bila H in term of M, kita tak nak ada variable K. So bila macam tu, kita akan ubah salah satu vektor subjek dia sebagai K. So dekat sini kita boleh ubah 8K is equal 1 minus M sebab kita pindahkan 9. Then K is equal 1 minus M over 8. So K ni nak buat apa? K ni substitute dekat sini. So H is equal negative 2 plus 4K sebab kita dah pindahkan negative 4. So H is equal negative 2 plus K gantikan 1 minus M over 8. So akan dapat H is equal negative 2 plus 1 minus M over 2 kan. Ataupun boleh orang kata apa, boleh lagi permudahkan lah. Dia akan dapat negative 3 minus M over 2. So H is equal negative 3 minus M over 2. So selesai lah kat sini. Okay. Boleh tak? Boleh faham tak benda ni? So apa-apa pun dalam vektor ni, soalan macam 4 ni kadang-kadang cikgu tahu bila dalam exam kita akan blur. Apa nak buat ni sebenarnya kan? So kalau blur apa pun, tulis je apa yang awak tahu dulu. Sebab even kadang awak create benda ni, ini dah jadi markah. Kalau boleh dapat relationship yang baru dekat sini, another markah lah. So biasanya benda-benda yang express ni akan melibatkan relationship. Relationship ni bermaksud a vector is equal product of another vector. Sesuatu vector adalah product of skala and another vector. Cuma dalam kes ni ada operation lain pula lah. Ada melibatkan hasil tambah product of skala and vector. So follow je apa yang diberi. Okay, so itu sahajalah untuk soalan nombor 4 dan habislah kita punya discussion. Alright. Ada apa-apa nak tanya untuk vektor? Okay, macam tak ada. Tak ada, okay tak apa. Okay, untuk awak punya task. Boleh nanti ke share. Untuk task, benda yang dah buat ni hantar dekat GC. Sekejap lagi cikgu create assignment. Soalan 1 sampai 5. Cikgu dah bagi dah jawapan kan. Kalau tak hantar tak tahulah kan. Kena hantar nanti.
Yang paper 2 tu awak buat lah dulu, nanti cikgu share dia punya skema. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kejap Screenshot. Tulis jawapan yang betul, sir. Tak payah, tak apa. Untuk dihantar tu, kalau dah apa yang tadi awak buat, hantar je. Tapi kalau siapa yang masih ada lompong-lompong tu, dah ada jawapan yang betul, buatlah jawapan yang betul. Alright. So kalau tak ada apa, itu sahajalah. Okay, terima kasih semua. Boleh berehat dulu sebelum next class. Alright. Welcome.